أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pak haji-pak haji, mak haji, atuk-atuk, opah-opah, para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah. Terima kasih Allah kerana di masjid kita telah pun dikurniakan kapet baru. Itu pun salah satu nikmat juga ya. Jadi masa sujud tadi dia punya bau kapet baru tu kan, mungkin menyebabkan bertambah khusyuk lagi solat. Tapi nampak gayanya belum habis pasang lagi ni. Kan itulah hasil daripada wakaf yang saya tengok dekat skrin ni dilancarkan oleh masjid. Ya, wakaf kapet. Sejak daripada bila ya, tapi alhamdulillah akhirnya terkabulah juga hajat untuk memasang kapet baru. Alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan, alhamdulillah, syukur kepada Allah, terima kasih Allah ya, saya baru-baru ni balik daripada mengerjakan umrah, tapi bukanlah baru 2-3 hari. Nanti kalau kabur baru balik 2-3 hari udah demo pandang semacam je. Kan sekarang ni balik umrah dah macam banduan buat dia. Orang jadi takut Tambah-tambah kalau nampak pula pakai gelang yang jam tu kan, apa ke nama, tracker apa tu kan. Sebelum ini yang pakai tu katanya banduan, tak tahulah, tapi saya dengar macam itulah. Sekarang ni jemaah umrah kena pakai benda tu. Cuma masa grup saya balik tu, oleh kerana sebelum tu dah viral jemaah mengamuk dekat KLIA tu kerana tekan deh 5-6 jam. Dek kerana nak memasang benda tu dan prosedur-prosedur yang lain lah, kena PCR dan seumpamanya, menyebabkan selepas itu KKM membatalkan pemakaian gelang tu. Jadi masa grup saya balik tu pakai juga gelang, tapi gelang pink kan. Biasa gelang merah, ni gelang pink jadi kemudian tak berapa lama selepas itu diumumkan pula umrah ditangguhkan Setakat ini apa yang kita dengar, menteri kata penangguhannya sebulan. Jadi jangkaannya pertengahan bulan Februari ni akan dibuka semula lah umrah. Jadi kita harap pun macam tu lah. Sebab apa? Sebab bila ditangguhkan ataupun ditutup lah, tak dibenarkan pergi umrah, akan memberi kesan dan implikasi bukan sahaja kepada pengendali-pengendali umrah yang mengalami kerugian sehingga hampir 1 bilion. Kabarnya gitulah, pasal dah bayar hotel, dah bayar flight apa semua. Dan para jemaah yang telah menempah untuk pergi mengerjakan umrah juga pun kemungkinan akan mengalami kerugian dan kesulitan-kesulitan yang lain. Sebenarnya tidaklah teruk sangat yang kata corona yang menjangkiti jemaah umrah ni. Kalau ikutkan tak adalah teruk sangat dia punya kesnya.
Tetapi oleh kerana mungkinlah pada sangkaan saya KKM masih tak bersedia lagi untuk menyambut kepulangan jemaah umrah dalam kapasiti ataupun jumlah yang ramai. Jadi dia punya kaki tangan, dia punya strengthnya, dia punya kelengkapannya masih lagi tak mencukupi ataupun tak bersedia sepenuhnya. Maka sebab itu diambil masa sebulan untuk membuat persediaan yang lebih rapi, yang lebih lengkap lagi. Jadi insya-Allah selepas sebulan ni kita akan boleh kembali mengerjakan umrah. Dan saya pasti jemaah di masjid ini pun ada yang dah pergi baru ni dan ada yang merancang untuk pergi pada bulan depan ataupun bulan-bulan yang seterusnya. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada jemaah yang mendoakan. Ada yang hantar WhatsApp mesej dekat saya, doakan keselamatan, mendoakan supaya ibadah dimakbulkan, diterima, mendapat umrah yang mabrur, umrah yang makbul. Kemudian ada yang kirim. Kirim ni ada macam-macam. Ada kirim salam, kirim salam kepada Rasulullah. Ada juga yang kirim salam pada mutawif. Ada seorang jemaah ni dia kata kirim salam dengan mutawif tabung haji katanya. Dia pun sebutlah nama mutawif tu. Kan? Pasal dulu saya pergi umrah dengan dia katanya. Boleh tak kirim salam dengan dia? Dia ingat kita pergi sana tu kan, macamlah mutawif tu kita akan jumpa setiap masa, setiap hari kan. Tapi kita pun nak menyedapkan hati insya-Allah. Kan? Dan adalah nombor telefon dia bagi saya, berwhatsapp lah dengan mutawif tu, tapi bukan senang lah nak jumpa. Kalau kata memang kebetulan bertemu, itu insya-Allah. Pasal dia bukan takat kirim salam, dia kirim duit pula sekali. Kan, dia kirim duit dekat mutawif tu, dekat saya tak dikirim pula. Kan? Itu yang jadi lambat sikit tu. Baik, jadi itu sajalah gurau tuan-tuan. Kemudian ada yang kirim duit untuk sedekah pada. Terima kasih kepada, mungkin ada jemaah daripada sinilah yang kirim duit untuk disedekahkan kepada, dia minta kepada pekerja masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian orang miskin ataupun siapa-siapalah jemaah yang boleh disedekahkan. Jadi saya pun beli makan. Dia rupanya di sana tu ada dua jenis lah cara nak bagi makan. Satu beli shawarma dengan air kotak 7 rial. Tu set yang pertama. Set yang kedua nasi mandi 10 ringgit. Ayam ataupun kambing lebih sikit lah rasa harga dia. Lepas tu kita pun edarkan lah kepada pekerja-pekerja. Itu satu cara, sebab dia nak mengambil sempena ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram akan digandakan 100,000 kali ganda. Jadi kalau dia sedekah, maka sedekahnya digandakan menjadi 100,000 kali ganda. Itu orang cerdik kan. Dia tahu ada orang nak pergi umrah, jadi dia kirim, boleh tak tolong sedekah. Tapi sambil-sambil tolong sedekah kepada orang yang di sana tu, sedekahlah sekali kepada orang yang bawa tu kan. Dia kata, ustaz ambil 500 untuk sedekah makan, ustaz ambil 5 ringgit. 5 ringgit je baginya. Tapi tak apalah, saja gurau tuan-tuan ya. Tak adalah 5 ringgit, biasa dia bagi lebih. Baik. Kemudian ada yang minta buatkan upah umrah untuk ahli keluarga yang telah meninggal dunia ataupun yang uzur. Baru ni saya ambil 400 ringgit dan saya sendiri yang mengerjakan umrah tersebut. Jadi saya akan serahkan sijil, kemudian ada cenderahati kurma, air zam-zam, ada tasbih digital. Saya kira ambil murah sedikit daripada orang lain. Pasal orang lain mungkin dia upah orang. Kebanyakan syarikat tu dia upah orang lain. Jadi yang ini saya sendiri yang buat. Jadi saya ambil upahnya murah sikit daripada orang lain. Baik, itu sekadar iklan ataupun mukaddimah untuk kuliah kita pada malam ini. Dan saya juga nak khabar, saya nak pergi lagi umrah pada bulan 3 ni. Kalau ada siapa-siapa yang teringin nak pergi, dah pasang niat dah nak pergi, kemudian badan pun sihat, perjalanan pun selamat, jadi jangan bertangguh lagi, moh kita pergi. Jangan dengar sangat kabur angin yang kata macam-macam yang berlaku di sana.
InsyaAllah setakat ni alhamdulillah perjalanannya yang saya bawa baru ni semuanya berjalan lancar. Cuma ada 5 orang jemaah yang sangkut dekat Madinah. Sebelum balik positif. Masa buat PCR dekat sana dia positif. Jadi di kuarantin 2 minggu mereka menetap di Madinah. Mula-mula sedih. Jemaah yang lain semua pakat jebik nak meninggalkan 5 orang jemaah ni. Pasal kita dah rasa macam satu keluarga, tiba-tiba dema tak boleh balik. Ada sepasang suami isteri, dua-dua orang isterinya positif, suaminya negatif. Jadi suaminya balik. Jadi suaminya kata, boleh tak saya nak tinggal sekali? Boleh, tapi kena tanggung sendiri. Pasal keputusannya negatif. Jadi suami ni kata apa? Alangkah baiknya kalau saya pun positif. Dia pun nak positif juga, kalau boleh. Pasal apa? Sebab bila kena kuarantin, duduk 2 minggu lagi di Madinah. Seolah-olahnya kita kata buat umrah sekali lagi. Sebulan mereka berada di sana. Mungkin kerana Allah nak mereka duduk lama di Madinah. Jadi suaminya kata, pasal apa saya tak positif? Sampai macam tu sekali. Sebab saya duduk sebilik dengan isteri saya. Bukan takat sebilik, sekatil lagi katanya. Dan bukan takat sekatil. Lepas tu dia tak sambung cerita apa dibuat ni. Jadi itu menunjukkan macam mana isteri positif, suami negatif. Itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata Omicron yang bahaya ni, kerajaan kata Omicron ni bahaya, lagi bahaya daripada Delta. Dulu masa keluar Delta, kata Delta bahaya daripada yang sebelum tu. Jadi selepas ini tuan-tuan, yang akan keluar dia akan lebih bahaya daripada yang sebelum ni. Macam itulah. Dan apabila keluar yang baru, bersedialah untuk dicucuk lagi, divaksin lagi. Kalau sekarang namanya Omicron, mungkin lepas ni namanya Megatron. Selepas ini mungkin namanya Decepticon. Lepas tu keluarlah Optimus Prime. Itu nama Transformers. Tuan-tuan, ada orang cakap macam tu lah, kan? Ini mungkin kita kata buat cerita je lah ni, buat cerita, kan? Lepas tu ada yang kata jangkaannya kita akan divaksin tahu berapa kali? 13 kali jangkaannya. Ini pun ceritalah, orang buat cerita, kan? Dan pada kali yang ke-13, apa kelebihannya? Siapa dapat vaksin 13 kali, dia akan dapat melihat Tuhan. Itu kelebihannya. Pasal apa? Sebab dah mati, boleh tengok Tuhan. Pasal dah banyak kali sangat kena cucuk, lama-lama mati kawan. Dan dia kata virus yang terakhir akan keluar namanya Mampuskron katanya. Mampuskron pula lah. Itu orang buat cerita tuan-tuan ya. Saya cuma bacakan ataupun ceritakan apa yang mungkin berserabut dalam kepala otak rakyat pada hari ini dengan vaksin, dengan virus dan macam-macam lagi. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita dah sampai pada muka surat 67. Di bawah tajuk mendenda dan memulaukan anak untuk tujuan mendidik. Kita menggunakan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak di dalam Islam. Jadi yang namanya Islam ini ada kaedah, ada peraturan, ada cara yang tersendiri bagaimana nak mendidik anak. Rupanya di antara cara yang dianjurkan, kaedah yang dibenarkan ialah mendenda dan memulaukan anak kita untuk tujuan mendidik. Boleh. Jadi sebelum ni kita dah tengok dah, ada beberapa dalil ataupun ada beberapa hujah yang mengatakan boleh kita memulaukan, mendenda anak kita. Jadi kita dah sampai pada muka surat yang 67 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ayat 45 dan 46 surah Hud. Artinya, dan Nabi Nuh AS merayu kepada Tuhannya dengan mengatakan, wahai Tuhanku,
sesungguhnya anakku itu daripada keluargaku sendiri, dan janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Kalau kita tengok dalam sirah tuan-tuan ni, anak Nabi Nuh AS ada 4 orang. Ada 4 orang. 3 orang beriman, seorang tidak beriman. Bayangkan anak Nabi tu kan, 4 orang, 3 orang ikut dakwah ayahnya, dengar kata ayahnya, taat kepada ayahnya. Tambah-tambah pula ayahnya seorang Nabi, bukannya Tok Imam ayahnya, Nabi tu kan, Rasul pula tu. Jawatan yang paling besar sekali lah, atas lagi daripada mufti kan. Tapi ada seorang daripada kalangan anaknya tidak beriman. Siapakah nama anaknya yang tidak beriman? Namanya Kan'an. Nama anak Nabi Nuh yang tidak beriman itu namanya Kan'an. Jadi kalau dapat anak, dapat cucu, jangan buah nama Kan'an. Ustaz, nama cucu saya Kan'an. Ambil sempena nama anak Nabi. Memanglah anak Nabi, tapi dia anak Nabi yang derhaka, anak Nabi yang tidak beriman. Jadi janganlah buah nama anak Kan'an. Ada tak yang bagi nama anak dia Kan'an? Macam sebelum ni lah, kita mungkin dah pernah dengar. Tapi dulu kita jahil, kita tak tahu. Contohnya namanya Wati kan. Orang dulu ada nama perempuan Wati. Rupanya bila ditengok dalam terjemahan bahasa Arab, Wati itu bermaksud bersetubuh. Ataupun Wati itu maknanya bersetubuh lah. Wati kan. Jadi namanya Wati. Baik, jadi tuan-tuan ni Kan'an, nama anak yang tidak beriman. Kemudian kalau kita tengok lagi dalam sirah, anak Nabi Nuh yang pertama ni, kalau tak silap saya, namanya Yusas ke apa ke, Yasis ke, macam itulah, Yusas atau Yasis. Daripada keturunan Yusas ataupun Yasis inilah lahirnya Ya'juj Ma'juj. Iaitu di antara tanda-tanda besar kiamat nanti tuan-tuan, akan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang mana Nabi Isa AS bersama dengan Imam Mahdi pun pada ketika itu tak mampu nak melawan yang namanya Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya'juj dan Ma'juj, kalau mengikut cerita dalam Al-Quran, dia telah dikurung ataupun dibuat satu tembok oleh Zulqarnain. Ada yang mengatakan Zulqarnain ialah seorang Nabi dan Rasul, tetapi dia tidak termasuk dalam Nabi dan Rasul yang 25 tu. Sebab Nabi dan Rasul kan ada, Rasul ada 313, Nabi ada 124,000. Jadi dikatakan Zulqarnain ialah salah seorang daripada Nabi dan Rasul, dan dia juga merupakan seorang raja di Mesir selepas Fir'aun. Jadi gitulah sedikit gambaran ceritanya. Jadi apa cerita Nabi Nuh ni? Dia mengadu kepada Tuhan, wahai Tuhan, sesungguhnya dia anakku. Allah pun tahu. Yang katakan ni anak Nabi Nuh. Kenapa ni cerita ni? Sebab masa itu telah diturunkan banjir besar. Ketika banjir yang melanda tempat Nabi Nuh alaihissalam itu, banjirnya sangatlah dahsyat. Macam hari ni lah tuan-tuan ni. Kita rasa dah teruk sangat dah, dahsyat dah. Rupanya masa zaman Nabi Nuh alaihissalam itu, banjirnya menenggelamkan gunung tenggelam. Hari ni kita tengok banjirnya menenggelamkan rumah. Teruk Selangor, kesian orang Selangor. Tapi dalam pada kita kesian tu, ada pula yang selit dalam komen tu, dia kata padan muka. Orang semua kesian, dia boleh kata padan muka pula. Ni apa jenis orang ni kan? Kalau tuan-tuan baca dalam Facebook tu, sakit hati pada bila orang Selangor kena banjir, dia kata padan muka. Sebab orang Selangor selama hari ni selalu merungut, air tak ada. Nah sekarang ambil, Allah bagi air melempar-lempar. Ada pula yang sempat komen macam tu. Orang tengah susah, orang tengah ditimpa musibah, dia tak tahu nak balas dendam ke apa. Mungkin ada lah tu di sebalik cerita tu, entah apa dia dendam dengan orang Selangor, dia kata gitu kan. Dulu orang Selangor merungut, air tak ada. Sekarang ambil air melempar-lempar kan, sampai tenggelam rumah. Malah bukan takat tenggelam rumah, kampung tu pun
Sudah tak tahu tang mana kampung. Satu kampung dah tenggelam. Yang nampak ialah balak timbul dengan kereta yang timbul. Bila dah surut tengok kereta atas pokok. Ya Allah, dahsyatnya yang kata banjir di Selangor. Rupanya banjir yang berlaku di zaman Nabi Nuh AS, maujin kal jibal. Dia punya ombaknya menenggelamkan gunung-gunung. Dia punya ombaknya sahaja setinggi gunung, menenggelamkan gunung. Dan salah seorang yang kelemasan di ketika itu ialah anak Nabi Nuh AS yang bernama Kan'an. Kemudian Allah menjelaskan, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah daripada keluargamu. Memang dia anak kamu. Kamu kesian, kamu sayang dengan dia. Dalam keadaan dia terkapai-kapai tu, Nabi Nuh merayu, wahai Tuhanku, dia anakku, tolonglah selamatkan dia. Tapi apa kata Allah, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah daripada keluargamu. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh. Apa yang dia buat selama hari ini, dia menjadi anak yang derhaka. Dia tidak beriman. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui. Sebenarnya aku melarangmu daripada menjadi orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh AS. Betul dia anak kamu. Tapi oleh kerana dia telah menyimpang daripada jalan yang telah ditunjukkan, daripada jalan yang telah engkau dakwahkan, maka dia bukan lagi dikira sebagai ahli keluargamu, kan, kerana amalnya tidak soleh. Baik, seterusnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Suara saya ni tuan-tuan ni, dia kalau tuan-tuan dengar memang ada bunyi serak sikit kan. Lepas tu napeh pun jadi macam semput sikit. Ada yang kata ustaz nak tukar suara tu baru balik ke tu katanya. Baru cukup umur. Tapi sebenarnya saya rasalah kesan daripada baru ni pergi umrah, kemudian di sana musim sejuk. Sekarang ni dah masuk musim sejuk. Tapi masa mula-mula sampai dekat Mekah tu tak sejuk sangat. Bila pergi ke Madinah tu dah sejuk. Tapi masa di Mekah kami pergi Taif. Taif ni kira macam Cameron Highland lah. Tuan-tuan, kalau ditanya soalan Mekah yang panas terik hangat pijo tu, yang tandus, yang kering kontang tu, ada ke tempat sejuk? Ada. Dia bukan hanya musim sejuk je dia sejuk, musim panas pun dia sejuk. Dia macam Cameron Highland. Nama tempatnya ialah Taif. Jadi kemudian saya pun sebagai mutawif banyak bercakap. Jadi boleh jadilah faktor tu, kesannya masih ada lagi. Tapi ada yang kata mungkin nak bertukar suara lebih sedap lepas ni. Jadi dia akan jadi serak-serak macam itulah. Mungkin bulan depan saya datang, suara saya akan jadi sedap. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ayat 124 surah Al-Baqarah. Patutlah macam pernah dengar. Kan? Kalau surah lain tu kita rasa macam jarang baca. Tapi bila surah Al-Baqarah ni kita rasa macam pernah baca, macam pernah dengar. Sebab kita ni asyik baca juzuk 1, juzuk 2. Paling-paling pun sampai juzuk 3. Itu namanya surah Al-Baqarah. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran, 2 juzuk setengah, iaitu 286 ayat. Kita tuan-tuan ni kalau tengah-tengah Quran ataupun ujung-ujung tu yang kita jarang baca, jadi kita akan baca tu pun jadi macam tak lancar kita punya bacaan. Tapi kalau ayat yang selalu kita baca, kita akan baca lancar. Dan bila kita dengar orang baca, kita rasa macam pernah dengar. Itu namanya surah Al-Baqarah. Baik, artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Ni yang kata Nabi ni tuan-tuan ni. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, dia akan sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia taat. Dan apa yang diperintahkan, apa yang diuji kepada para Nabi dan Rasul adalah ujian yang besar, yang dahsyat, yang tak sama level ujiannya dengan kita manusia biasa. Padahal mereka adalah kekasih Allah. Kan, macam Nabi Ibrahim ni apa gelaran dia? Kalau Nabi Muhammad, Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa, Kalimullah, yang boleh berbicara, bercakap ataupun bersembang dengan Allah. Itu gelaran Nabi Musa. Nabi Musa dia akan pergi ke kaki bukit
Tursina, nama bukit tu. Dia sembang dengan Allah, tapi dia tak nampak Allah. Kan dia boleh sembang. Sebab itu gelaran dia Kalimullah. Okey, apa gelaran Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim gelarannya Khalilullah. Ya, best friend Allah. Kawan rapat Allah. Kan? Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Lagi dahsyatlah. Tapi walaupun mereka kekasih Allah, teman, best friend Allah, namun begitu ujian kepada mereka dahsyat daripada kita. Patutnya mereka sebagai kekasih Allah, Allah bagilah mereka ni relax-relax aje, santai-santai, boleh pergi Langkawi, kan? Boleh pergi melancong, pergi shopping. Tapi tak, para Nabi dan Rasul ni tugasnya ialah berdakwah. Tak ada masa nak pergi bersukaria, nak pergi berseronok dan seumpamanya. Baik. Seterusnya. Sesudah itu Allah menjelaskan, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya daripada keturunanku pemimpin-pemimpin, yakni ikutan. Allah berkata, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Kan ayat ni kita tak nampak lagi apa cerita, apa kaitan dengan anak ke, ataupun Nabi Ibrahim tu sebagai anak kepada siapa. Sebab kita punya tajuk ni, ya, denda, pulau, kan, ataupun kita melakukan sesuatu tindakan kepada anak kita tu, apakah dibenarkan dalam agama? Okey, apa cerita Nabi Ibrahim ni? Sambungan ayatnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Ayat 114 surah At-Taubah. Tadi kalau Nabi Nuh AS kita dengar ceritanya anak dia yang derhaka, kan? Apa kes Nabi Ibrahim ni? Adakah anak dia yang derhaka? Kita dengar anak Nabi Ibrahim ni namanya Ismail, Nabi juga, tapi dia beriman, kan? Dia bukan anak yang derhaka. Ini cerita siapa ni? Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim untuk bapanya, melainkan kerana janji yang dijanjikan kepadanya. Kes Nabi Ibrahim ni pula terbalik. Bapaknya pula yang tidak beriman, anaknya beriman. Ini kita ada dengar, ya, dalam apa ni, dalam ayat yang lain. Tak pasti ada ke yang ke depan ni ayatnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, sedangkan Nabi Ibrahim pada ketika itu masih kanak-kanak. Ada riwayat sebut umur dia sekitar 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun, ya. 7 tahun dah mula cerdik, kan? Apa kata Ibrahim pada masa kecilnya kepada ayahnya Azar? Inni araka wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Kenapa ayah dengan kaum ayah mengambil atattakhidhu asnaman, berhala sebagai Tuhan? Sebab ayah dia ni kerjanya ialah pengukir berhala, pengukir patung. Ayah dia sendiri, tapi anaknya baik, tapi ayahnya tukang ukir berhala. Kemudian Nabi Ibrahim kata, kenapa ayah dengan kaum ayah menyembah berhala? Atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kalau anak kita lah bercakap opini tuan-tuan ni, saya tengok ayah dengan kaum ayah, dengan orang kampung, ya, sesat. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesat yang sesat-sesatnya, sesat yang nyata. Kalau anak kita lah sound kita macam tu. Jangan tuan-tuan ni, anak kita baru umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tak kita pelempang dia, kan? Tak kita kata kamu ni budak kecil lagi, kamu mana tahu, kan? Aku lebih dulu makan garam daripada kamu.
Tengok anak pula menjawab balik. Dia kata, patutlah ayah darah tinggi. Aku lebih dulu makan gula daripada kamu. Patutlah ayah kecil manis. Kan? Naya Pak Karim. Jadi tuan-tuan ya, Nabi Ibrahim masa kecil, masa tu belum jadi Nabi lagi, dia boleh sound ayah dia macam tu. Sebab ayah dia tidak beriman. Jadi dalam ayat ni, dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim mohon ampun kepada Allah untuk ayah dia, untuk bapanya, melainkan kerana janji yang dijanjikan kepadanya. Dan apabila ternyata kepada Ibrahim bahawa bapanya musuh Allah, dia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Yang kata Nabi Ibrahim ni, Allah sebut tuan-tuan ya, sifat Nabi Ibrahim ni lembut hati, la'awwahun halim, lagi penyabar orangnya. Jadi bila sebut Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tengok dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai kepada Adnan, yang itu disepakati oleh ulama, dia punya susunan dia sampai Adnan. Kemudian daripada Adnan sampai kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma daripada Adnan tu ada lagi atas tu, tetapi ulama tak bersepakat. Ada banyak khilaf, ada banyak pendapat. Nama tu tak teratur. Tapi daripada Muhammad sampai Adnan, itu pun rasanya ada 10. Ada lebih kurang 10 keturunan ke yang disepakati. Kalau kita agak-agaknya boleh ingat tak? Ya, macam saya Zainuddin, nama Zainuddin bin Zaini, Zaini bin Sunan. Nama atuk saya Sunan, Sunan bin Mat, Mat bin Long. Sampai situ je. Ya, ayah saya kata, atuk kamu namanya Sunan bin Mat bin Long. Sampai situ aja yang tahu. Tu berapa generasi tu? Takat 5 je. Zainuddin, Zaini, Sunan, Mat, Long. Kan? Lepas tu dah tak tahu dah. Kan? Itu kalau nak sambung sendiri tu macam-macam lah boleh di ni kan. Macam lagu apa gitu yang masa kita budak-budak tu kan. Dia ada lagu boleh bersambung-sambung tu. Baik. Jadi Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dikatakan wajah Nabi Ibrahim alaihissalam mirip wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah juga tuan-tuan, di dalam tahiyat kita, tahiyat akhir, disebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pelik tu. Kalau kita tak mengaji, mungkin kita tak tahu pasal apa Nabi Ibrahim ada sebut dalam tahiyat akhir. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kerana Nabi kita adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu alasan yang lain ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya membina Kaabah masa zaman Nabi Ibrahim. Tapi sebelum tu lagi Kaabah dah dibina dah. Cuma dibina semula oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sebab itu di samping Kaabah ada satu makam. Makam ni bukan kubur. Ya? Kita bila sebut makam, kita biasa faham kubur lah. Maqamun artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sekarang ni dia buat apa ni? Tempat tapak kaki tu, tempat Nabi Ibrahim berdiri itu satu macam kita panggil apa? Sangkok emas. Dulunya kalau kita baca dalam sirah, dia betul-betul dekat dengan Kaabah, tepi Kaabah. Tapi kemudian dalam pemerintahan siapa dah lupa dah, dia jarakkan sebab dia mengganggu jemaah yang nak tawaf. Dia jadi terganggu. Kalau kita fikirkan peliklah, kenapa makam Ibrahim tu jauh? Sebab Nabi Ibrahim kalau dia nak bina Kaabah, dia nak meletakkan susunan batu tu mestilah dekat dengan Kaabah. Takkanlah jauh sangat. Dia langkau macam tu. Nabi Ibrahim ni besar mana orangnya, panjang mana tangannya. Sebenarnya dekat dengan Kaabah, tetapi telah dijarakkan. Dan sekarang ni tuan-tuan, kalau pergi umrah, tiba-tiba masuk cerita umrah pula. Kita sebenarnya memang tak merasa dah nak dapat dekat dengan Kaabah, apatah lagi nak pegang Kaabah.
Tuan-tuan kalau tengok YouTube live sekarang ni Mekah, ataupun tengok YouTube live mengerjakan tawaf, jarak lebih kurang 5 meter. Lepas tu dia rentang tali. Kawasan yang paling dekat dengan Kaabah tahu siapa? Iaitulah orang yang naik wheelchair, yang naik kursi roda. Itu yang paling dekat dengan Kaabah. Yang kita yang sihat, yang segar, yang boleh berjalan ni, maknanya jarak kita dengan Kaabah tu lebih kurang 5 meter. Kita tak boleh betul-betul dekat dengan Kaabah. Tak dapat. Yang paling dekat ialah yang naik kursi roda. Jadi adalah jemaah yang mungkin dia berseloroh, melawak. Dia kata, "Ustaz, mau kita naik kursi roda, kita buat acah-acah sakit. Kita buat acah-acah, kita naik kursi roda. Dapatlah kita tawaf dekat dengan Kaabah." Boleh tak kalau kita nak buat acah-acah naik kursi roda? Kira kelentong lah. Konon-kononnya kita memang naik kursi roda. Pada saya boleh lepas. Pasal bila kita naik je kursi roda tu, nanti yang jaga tu, dia bukannya cek kita pun, bukan dia suruh berdiri, nak test betul ke naik kursi roda. Jalan katanya kan. Tiba-tiba kita pun buatlah terhencut-hencut jalan ngempong. Kan, nak ngabarkan kita ni memang lumpuh ke apa kan. Tak ada, dia tak ada cek pun. Jadi boleh kalau nak kelentong. Cuma bahayanya apa dia? Elok selesai tawaf, nak bangun tak boleh. Udah naik kursi roda terus. Pasal depan Kaabah kita nak nipu. Kan, memang tak kena gaya lah. Jadi pasalnya kita jealous lah tu. Cemburu pasal orang naik kursi roda, dia boleh dapat dekat dengan Kaabah. Tetapi tak boleh menyentuh Kaabah, dan tak boleh mencium Hajarul Aswad, dan tak boleh nak sentuh pun Hijr Ismail. Di dalam zaman pandemik ni, dalam keadaan Covid ni, tak dibenarkan. Jadi kita hanya boleh jarak 5 meter daripada Kaabah. Itu je. Baik. Sambung lagi. Berdasarkan dalil-dalil ini, pendekatan yang harus diambil terhadap anak yang berkeras untuk kufur adalah memulaukan mereka, kerana ia adalah asas akidah dan iman. Kalaulah ada anak kita, tuan-tuan, na'udzubillah, kita tak nak ada anak yang melakukan maksiat, apatah lagi anak yang kufur. Anak yang tak beriman, anak yang mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, saya nak keluar daripada Islam." Aduh, kalau ada anak macam tu, tuan-tuan, tak tahulah kita rasa macam mana agaknya. Gelap hidup kita ni, tuan-tuan. Na'udzubillah, kita tak nak ada anak yang macam tu. Tapi andai kata ditakdirkan, macam hari itulah yang Sajad, dia kata payah-payah sangat macam ni, saya nak keluar lah daripada Islam. Sampai dia terkeluar ayat itu. Aduh, sebab banyak sangat tekanan. Dia pun dah stres gamaknya, dia pun dah lari ke Thailand, lepas tu lepas pula pergi Australia. Kan, dia dah jadi apa ke istilahnya, saya pun dah lupa, ekstradisi ke benda tak. Tapi itu biasanya orang politik. Dia ni tak tahulah orang apa. Orang-orang ke, orang jadian ke. Dia memang orang jadian. Itu pasal dia jantan. Kan, dia bertukar menjadi perempuan ni. Sebab hari tu dia buat video, dia gosok-gosoknya, dia kata, mana ada. Kalau tuan-tuan ada tengoklah video tu. Saya pun tertengok. Rezeki, orang kata, rezeki nak dapat tengok. Pasal dia pernah gosok, dia kata, mana ada. Saya tak ada alat macam jantan tu, katanya. Sama ada dia dah buang ke apa ke. Lepas tu, tuan-tuan, rupanya ada berkait juga dengan cerita umrah ni. Ada berkait. Pasal apa? Ada orang katalah, di tempat perempuan, mungkin daripada dulu pun dah macam tu. Tapi kita tengok sekarang ni, bila mana PKP, dia menetapkan satu SOP di mana, tuan-tuan, ni kita nak pergi umrah, kita kena download apps tu, namanya I'tamarna dengan Tawakkalna. Dia macam My Sejahtera Malaysia lah. Kita kena ada apps tu. Jadi bila nak masuk masjid aja kena tunjuk, saya dah ada permit, ada kebenaran. Setiap kali kita nak masuk masjid sembahyang subuh, saya dah mohon permit untuk sembahyang subuh. Setiap kali. Tapi saya tengok di tempat lelaki, oleh kerana mungkin orang pun dah ramai, jadi askar yang jaga tu pun tengok lebih kurang aja. Mungkin masa dia mula-mula buat apps tu, tujuannya memang dia nak tengok seorang-seorang, kan, dia checknya betul, dia check berbenar.
Macam kita lah, hari tu masa mula-mula PKP, ada yang jaga, betul-betul check, tengok dah scan ke belum, berapa kita punya bacaan. Sekarang ni ada yang check, semua buat sadin. Lantak lah kamu kan, dah malas nak menunggunya dah kan. Bukan ada bayar pun aku menunggu ni. Mungkin ada yang merongok kata macam tu kan. Jadi askar di sana pun dia tengok lebih kurang. Jalan haji. Kita pula ada pula yang tak berapa nak cerdik ni. Haji umrah katanya. Memanglah kita memang pergi umrah, tapi dia bukan tahu punya nama kita, dia panggil lah haji umrah. Aduh, itu kategori tengil jugalah. Tapi kita anggaplah orang tak reti kan, tak tahu kan. Dia first time. Jadi dia bukannya tengok sangat, tapi kan jemaah wanita banyak yang merongot. Katanya yang menjaga pintu masuk tu perempuan juga. Ketat, syadid. Dia straight. Dia memang tengok betul handphone tu. Kami orang lelaki ni banyaknya bukan mohon betul-betul pun, dia macam copy paste je, macam tunjuk itu je kan. Tapi yang perempuan dia check betul. Dengan beg dia check. Dia memang kata ini kesan dululah ni. Sajat masuk kan, Sajat masa pergi Mekah tu dia buat umrah, dia masuk tempat perempuan, padahal dia jantan. Gamaknya selepas itu lah kot. Dia jadi lagi ketat. Tapi wallahu alam, adakah sebab itu ataupun memang daripada dulu lagi tempat perempuan memang agak strict. Bayangkan perempuan jaga perempuan strict. Kami jemaah lelaki sama-sama ini kira orang kata sembang ni je lah kan. Ustaz, kalau lah perempuan jaga tempat lelaki, tak lepas kita ustaz. Demo ni straight katanya. Sebab itu ustaz, di tempat kerja saya, bos saya perempuan, straight katanya. Sebab tu orang perempuan dia tak boleh jadi ketua. Dia straight berbenung. Straight tak bertempat. Demo katalah kan. Jadi sebab itu orang lelaki dia lebih sporting, lebih orang kata bertolak ansur. Kan. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Islam meletakkan ikatan sesama Islam lebih tinggi daripada ikatan kekeluargaan, negara, bahasa, bangsa dan ekonomi. Syiarnya adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. Yang kata Islam ni tuan-tuan, dia merentas bangsa, bahasa, negara, keluarga. Kalau keluarga kita tidak beriman kan, tidak beriman, sedangkan ada bangsa lain, Bangla contohnya, dia beriman, dia tu saudara kita. Kan, kalau ada ahli keluarga kita sendiri yang tidak beriman, tidak bersama-sama, tidak seakidah dengan kita, dia bukan saudara kita. Bangla yang kulit gelap sikit daripada kita kan, yang bukan sebangsa dengan kita, bahasa dia pun lain, tapi dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Baik, apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Jam pun dah bunyi dah masuk waktu. Jadi kita nak habiskan sikit je perenggan ni, nak habiskan tajuk ni. Katakanlah sekiranya bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu. Isteri-isterimu. Ini untuk ramai lah ni. Kalau untuk seorang kita isterimu je lah. Kaum keluargamu dan harta benda kamu, harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbangkan akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Siapa tak sayang isteri, siapa tak sayang anak, siapa tak sayang rumah, siapa tak sayang harta, siapa tak sayang kereta. Bila ke tuan-tuan
adalah bersembang dengan ada satu pomen tu. Dia kata, "Ustaz, saya ada masuk satu kampung tu. Saya ronda-ronda," dia kata, "banyak depan rumah orang kereta-kereta, dia panggil apa ya? Kereta-kereta rosak lah. Kereta-kereta yang dah tak boleh berjalan, dah rosak. Kan? Tapi mereka letak je depan rumah. Tak ada juga nak jual ke, kan, nak pergi scrap ke apa ke, tak ada. Bila sembang-sembang tanya, sayang katanya. Dia buat tukun depan rumah tu. Kan? Dia sayang kereta tu walaupun dah rosak. Kan? Dia tak nak jual, dia ada sentimental value, dia ada kenangan indah. Ustaz, walaupun kereta ni dah jadi tukun, dah jadi sarang nyamuk lah apalah, tapi inilah kereta pertama yang saya beli masa saya kahwin dulu. Sebab itu saya biar depan rumah ni. Apa nak jadi pun jadilah." Kan? Ada banyak. Kalau masuk ke kampung, yang pomen yang ceritanya, dia masuk kampung Jana, dia kata. Kan? Adalah beberapa kampung yang berdekatan dengan situ, ada kereta-kereta di hadapan rumah, yang tak tahulah nak buat apa, kan. Dia tak nak jual, dia sayang. Jadi siapa tak sayang harta, siapa tak sayang isteri, tak sayang anak, akan tetapi jangan sayang itu melebihi daripada sayang Allah dan Rasul. Kita sedia maklum prinsip Islam tidak akan berubah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara. Dan syiar Islam tidak akan bertukar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Selepas ini, berita apa lagi yang akan mereka percaya? Ini kesimpulan tuan-tuan ya. Sidang pembaca, apa yang penulis jelaskan dalam bab ini adalah perasaan-perasaan psikologi yang perlu ada dalam hati para pendidik. Kita dapat perhatikan sebahagian daripada perasaan-perasaan ini adalah fitrah semula jadi yang sebati dalam hati ibu bapa, seperti perasaan sayang, mesra, lemah lembut dan belas kasihan. Sekiranya perasaan ini tidak wujud dalam hati ibu bapa, rasa manusia akan terjejas. Ibu bapa tidak akan bersungguh-sungguh menjaga, menyara dan mendidik anak-anak. Tanpa perasaan ini juga kita tidak dapat melihat sebuah keluarga yang bersatu padu, teguh ikatan dan kuat binaannya. Saudara, dapati ada juga sebahagian daripada perasaan-perasaan ini bersifat jahiliah, seperti membenci anak perempuan. Sayang dengan anak tu bagus, elok, fitrah. Tetapi kalau over, sayang tapi yang ini benci pula. Tapi benci bukan kepada anak lelaki, kepada anak perempuan. Inilah sifat jahiliah. Disebutkan sebelum ini agama Islam merawat penyakit sosial, berteraskan iman yang benar, akidah yang kukuh dan pendidikan Islam yang mulia, supaya ibu bapa tidak membeza-bezakan antara anak lelaki dan perempuan, selara dengan prinsip sama rata dan keadilan yang dianjurkan Islam. Sebahagian daripada perasaan ini berbentuk kepentingan, seperti mendahulukan kecintaan kepada jihad dan dakwah melebihi cinta kepada keluarga dan anak. Saudara juga sedia maklum kepentingan Islam melebihi segala kepentingan peribadi yang lain. Umat Islam tidak akan mencapai kemenangan, kegemilangan dan kekuatan melainkan sekiranya kecintaan kepada Allah, Rasulullah dan jihad pada jalannya mengatasi cinta kepada keluarga, anak, kaum, harta dan tempat tinggal. Selain itu, saudara juga dapati sebahagian daripada perasaan-perasaan ini ada yang membentuk, mendidik, seperti menasihati, melarang, memulau dan mendenda anak-anak. Islam juga memberikan beberapa peringkat dan mendisiplinkan anak, bermula dengan memberi nasihat, memulaukan dan memukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Seorang pendidik tidak boleh terus melangkah kepada cara yang lebih berat sekiranya anak dapat dididik dengan cara yang lebih ringan. Ini adalah sasaran Islam dalam mendisiplin dan kaedah mendidik anak. Dan akhirnya, para pendidik sekalian, ibu bapa dan para pendakwah sewajarnya mengetahui dan mempelajari kaedah pendidikan Islam supaya mereka menggunakan cara yang betul dalam mendidik generasi masa depan demi menjamin perubahan yang positif daripada kerosakan kepada kehidupan yang lebih baik, mulia dan berakhlak. Kita habis bab 2 dan kita akan masuk bab 3 insya-Allah pada bulan depan, hukum-hukum am berkenaan anak yang baru lahir. Ini pun satu perbincangan yang sangat menarik, walaupun mungkin di kalangan kita ni dah tak beranak dah,
dah tak melahirkan anak, kan? Tapi kita ada anak kita yang akan melahirkan cucu kita. Kemudian cucu kita pula akan melahirkan cicit kita. Mudah-mudahan kita menjadi atuk ataupun opah yang dapat menyampaikan ilmu ataupun nasihat ataupun pesanan kepada anak dan cucu kita, ya, berdasarkan pendidikan yang telah diajarkan oleh agama kita. Mungkin selama hari ini kita dah tersilap langkah, ya, mengajar dan mendidik anak-anak kita dengan cara yang tidak diajarkan oleh agama. Namun selepas ini, apabila kita telah berilmu, mengetahui, dan kita ikut apa yang telah diajarkan oleh agama kepada kita, supaya selamatlah anak, cucu, keturunan kita, ya, daripada fitnah. Sekarang ni tuan-tuan, ya, kita akan berhadapan dengan macam-macam fitnah. Dan saya banyak tengok sekarang ni dekat YouTube, ya, dekat Facebook, ataupun dekat mana-mana ceramah, ya, penceramah-penceramah, asatizah, ustaz-ustaz, tutup guru kita pun dah banyak menjurus, ya, kepada peringatan-peringatan akhir zaman. Kita sekarang berada di zaman yang memang dah hujung sangat, sebab semua tanda-tanda kecil kiamat telah berlaku, ya, sehingga kan tuan-tuan baru-baru ni apabila, ya, balik daripada umrah hari tu, viral yang kata di Tabuk. Tabuk ni kira di sempadan Arab Saudi tu, maknanya ujung Arab Saudi tu ada tempat nama dia Tabuk, tempat yang Nabi pernah berperang tu. Nama peperangan tu pun peperangan Tabuk. Ya, di sana telah turun salji. Saljinya pun dah makin tebal. Sebelum ni pun beberapa tahun dah turun salji, tapi sikit, lepas tu makin tebal, makin banyak, dan sekarang ni saljinya semakin menebal. Sampai kan ada satu video tu saya tengok, unta pun bersin, kan? Pasal unta ni kata, tang mana pula datang salji ni, bersin unta tu, kan? Jadi berdasarkan hadis, Nabi pernah menyebut kepada seorang sahabat, tidak akan berlakunya kiamat apabila kamu lihat nanti di tanah Arab ataupun di Jazirah Arab ini, ya, turunnya salji. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang menghijaunya ataupun tumbuhnya, ya, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh secara subur di negara Arab. Itu petanda betapa hampirnya kiamat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita kena bersiap sedia, ya, bersiap siaga bersama dengan keluarga kita, anak kita, cucu kita, ya, supaya kita berpesan kepada mereka tentang satu fitnah yang sangat bahaya, yang Nabi berpesan kepada umatnya. Dan bukan saja Nabi Muhammad, malah semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad juga berpesan kepada umat mereka, iaitulah fitnah Dajjal. Ini yang sangat menakutkan, ya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja kuliah kita. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan masuk bab yang ketiga, hukum-hukum am berkenaan anak yang baru lahir. Jadi sebelum nak tutup ni, macam biasa iklan, tapi bukan iklan buah lah, ya. Buah, kalau tuan-tuan teringin nak makan buah kan, hujung bulan ni buah oren Mesir sudah masuk musim dia. Dan insya-Allah, ya, ada satu kontena, kawan saya lah yang tempah satu kontena. Kemudian kami pun bedak-bedak, saya ambil 2 pallet bersamaan 280 kotak. Hujung bulan ni, pada 27 hari bulan 1, ada satu kontena oren Mesir akan sampai. Jadi jangkaan sampai ke Taiping ni 2 ke 3 hari selepas itu. Dia sampai dekat port dulu, kemudian proses-proses tu 2-3 hari lepas tu baru dia sampai ke Taiping. Jadi kalau ada yang nak oren Mesir, oren yang terbaik di dunia, antara oren yang tersedap, terlemak dan terbaik dunia, ya, oren Mesir. Kalau ada yang berminat lah. Kemudian siapa yang nak pergi umrah pada bulan 3 ni, saya akan pergi 28 Februari. Cuti sekolah mula 26, saya pergi 28 hari Isnin sampai 11 Mac. Kenapa saya pilih tarikh tu? Sebab cuti sekolah sampai 20 Mac. Jadi bila kita balik ada masa untuk kuarantin, lebih kurang 10 hari ada masa untuk kuarantin, sebab kita akan diwajibkan kuarantin. Kuarantin kalau negatif 7 hari, kalau positif 10 ke 12 hari, kalau tak silap saya lah. Kalau positif Omicron pula, dia punya variant tu Omicron, dia lajak pula lagi. Sebab katanya Omicron tu bahaya, dia punya kuarantin dia lama pula lagi sikit, ya. Tapi setakat ini
kerajaan menanggung kos kuarantin. Kan sebelum ni boleh kuarantin di rumah, tapi kata umum kuarantin di tempat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, iaitu di hotel ataupun di pusat yang ditetapkan. Kemudian kawan saya bagi tahu kalau travel umrah tu daripada Perak, ya, kerajaan negeri Perak pun ada menyediakan tempat kuarantin, iaitu hotel di dalam Perak. Yang saya dengar di Ipoh, mereka minta dekat Casuarina hotel tu, oi, melampau sangat hotel 5 star. Tapi tak tahulah, mungkin boleh dapat juga. Ada hotel, maknanya orang Perak dapat kuarantin hotel yang dekat dalam Perak. Tak adalah jauh sangat. Kemudian yang terkini lagi, siapa yang pernah kena COVID, maknanya dia tak perlu kuarantin. Dia boleh, dia kena kuarantin tapi boleh kuarantin di rumah. Dia tak payah kuarantin di hotel ataupun di tempat yang ditetapkan. Untung pula siapa yang pernah kena COVID, itu kelebihannya. Siapa pernah kena COVID, dia tak payah kuarantin di tempat yang disediakan tu. Tapi apa pun tuan-tuan ni, tak apalah. Walaupun kuarantin pun kuarantinlah. Kita anggap apa yang kita hadapi untuk menjadi tetamu Allah, mengerjakan umrah itu adalah ujian dan juga ganjaran pahala yang Allah nak bagi kepada kita. Itulah di antara kepayahan, dugaannya yang kita kena hadapi. Dan andai kata ditakdirkan kena positif, nampak gayanya tuan-tuan ni, walaupun kita dah divaksin 3, biasanya yang pergi umrah ni dia akan dicucuk ataupun divaksin 3 dos, pun kena juga. Maknanya nak cerita, kena juga COVID. Tidak ada satu jaminan bila dah dos sampai 15 kali pun kita tak kena. Boleh kena juga. Nak ceritanya boleh kena juga. Tapi saya tengok jemaah walaupun positif, tetapi mereka juga tetap berfikiran positif. Mereka happy aja walaupun kena. Happy je. Tak apalah Ustaz, ini ujian. Baik, jadi sekadar itu saja. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.